NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So this doesn't take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1. Release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look. That's right there. Look at how they hit right there. Exactly. Okay, so selamat petang semua. Harap kamu sudah makan. So daripada video ini kita nampak bahawa kalau sebelum ini tak ada free fall. Apa maksud free fall? Jatuh bebas. Jatuh disebabkan daya graviti saja. So dalam real life, dalam kehidupan kita, bila kita cuba lepaskan atau jatuhkan objek, kita nampak bukan semua objek dia jatuh pada masa yang sama. Hal ini kerana kita dapat berasa angin ataupun rintangan udara. Jadi daripada video ini kita nampak mula-mula bila kita jatuhkan bola dengan bulu. So apa yang berlaku adalah bola akan jatuh dengan cepat, manakala bulu akan jatuh dengan lebih lambat. Ini disebabkan oleh rintangan udara. Tetapi kalau kita menghasilkan satu vacuum yang besar di mana tak ada udara di dalam. Jadi apa yang kita nampak bahawa kita nampak dua-dua objek ini mereka jatuh pada masa yang sama. So ini adalah bermaksud jatuh bebas. So hari ini kita akan masuk kepada gravity. Okay, kita masuk kepada gravity. So untuk pelajar tingkatan 4, kita dah bincang sedikit untuk pada topik 2.3.
Jadi hari ini kita ulang balik apa yang kita belajar dan kita akan cuba kaitkan dengan topik hari ini iaitu berat. Okay, so Isaac Newton dia adalah seorang saintis. Jadi dia bukan sahaja orang fizik tapi dia juga kaji tentang fizik, matematik dan lain-lain. Okay, jadi yang popular, yang sangat famous pada dia adalah hukum gerakan Newton. Okay, hukum gerakan Newton. So kalau you masih ingat, kita ada 3 hukum gerakan Newton. Okay, hukum gerakan Newton. Okay, so pertama adalah berkaitan dengan inertia. Okay, tapi jangan tulis inertia. Okay, hukum gerakan Newton pertama dia berkaitan dengan apa? Kalau satu objek dia pegun, so dia akan kekal pegun. Kalau satu objek dia sedang bergerak dengan hal yang seragam, dia akan bergerak dengan hal yang seragam. Kecuali dikenakan oleh satu daya luar. Itu adalah hukum gerakan Newton pertama. Okay, kalau hukum gerakan Newton kedua, dia berkaitan dengan F sama dengan ma. Apa maksud dia? Okay, F itu apa? Daya. Okay, atau kita tahu F formula dia sama dengan mv tolak mu bagi T. Okay, bagi T. Jadi atas ini adalah perubahan momentum. Bila kita uruskan dengan masa, so yang ini adalah kadar. Okay, kadar perubahan momentum. Jadi kadar perubahan momentum adalah berkadar terus dengan apa? Okay, berkadar terus dengan daya yang kita kenakan. Dan juga berkadar terus dengan pecutan. Okay, semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. Itu maksud dia. Okay, hukum gerakan Newton kedua. Semakin tinggi daya, semakin tinggi pecutan. So, atau kita cakap daya berkadar terus dengan pecutan. Okay, atau pecutan berkadar terus dengan daya yang dikenakan pada jisim. Okay, untuk hukum gerakan Newton ketiga. Okay, kalau daripada kata saya, dia lebih macam pahala. Okay, pahala. Apa maksud pahala? Okay, kalau you buat apa, you akan dapat apa yang you buat. Okay, contoh you bagi orang sesuatu yang baik, dia akan bagi kamu sesuatu yang baik juga. Okay, so dia adalah tentang tindakan. Okay, tindakan dan juga tindak balas. Okay, in English we call action and reaction. Okay, action and reaction. Contohnya, kalau kamu cari satu dinding, kamu cuba pukul pada dinding. Okay, kamu buat tindakan pukul pada dinding. So, you akan rasa sakit. Kenapa? Sebab you pukul dinding sama dengan sebenarnya dinding membalas. Membalas apa? Daya yang sama kepada kamu. Okay. Kalau you pukul 500 Newton, dinding akan berikan 500 Newton kembali kepada kamu. Jadi, semakin kuat you pukul, semakin you rasa sakit. Itu adalah hukum gerakan Newton ketiga. Okay, hukum Newton ketiga. So, these are the 3 laws of Newton's law of motion. Okay, so tolong ingat hukum Newton pertama inertia. Okay, tapi jangan tulis inertia lah, tulis ayat penuh. Yang kedua, dia lebih kepada F sama dengan ma. Yang ketiga, jangan tulis pahala. Okay, cakap kepada setiap tindakan mesti ada tindak balas yang sama magnitude tetapi arah bertentangan. Okay, saya ulang. Kepada semua tindakan mesti ada satu tindak balas yang mempunyai sama magnitude tetapi arah yang bertentangan. Okay, itu maksud dia. Okay, so ini adalah Newton. So kamu nampak dia hidup dalam dunia ini 85 tahun. Okay, so dia banyak buat kajian, bukan sahaja fizik, matematik, astronomi dan sebagainya. Okay, saya nak cerita sikit lah. Okay, ini tak akan keluarkan exam tapi sebagai satu pengetahuan tambahan lah. Okay, tahu tak siapa ini?
Okay, ini adalah Edmund Halley. Okay, kalau you tengok komet ini, kamu tahu, okay, komet ini sebenarnya idea daripada Edmund Halley. Okay, so ada satu cerita macam ini. Okay, so mereka dua sebenarnya hidup pada zaman yang sama. So Newton dia belajar fizik, tapi dia seorang yang beragama. Dia seorang yang beragama. Dia percaya bahawa walaupun dia belajar sains, tapi dia percaya dunia ini ada Tuhan. Okay, there's a God. Jadi kawan dia Halley, okay, Halley ni dia tak percaya. Okay, dia selalu pegang konsep bahawa kalau kita belajar sains, so mesti maksudnya tak ada Tuhan. Okay, so satu hari Halley dia datang jumpa Newton. Okay, lepas tu dia nampak Newton, dia kat atas meja dia ada ini. Okay, ini adalah satu model solar system. Okay, sistem solar. Okay, sini ada matahari, lepas tu kita ada planet, ada maring, ada bumi dan sebagainya. Okay, so dia buat model ini. So bila dia cuba pusing, okay, dia cuba buat pusing, dia semua planet ini dapat pusing atau berputar dengan ikut orbit masing-masing. Okay, jadi Halley dia rasa hairan. Siapa yang buat ini? Kenapa alat ini atau model ini macam sangat cantik, sangat bagus. Sampai dia punya orbit putaran dia semua macam cantik. Jadi Newton dia jawab apa? Newton jawab, dia memang macam tu. Okay, dia memang macam tu. Bila saya nampak dia memang macam tu. Jadi Halley pun rasa keliru. Kenapa Newton jawab macam ni? Okay, Newton cakap, lepas tu Halley tanya, janganlah gurau, mestilah ada orang buat. Siapa yang buat? Boleh bagi tahu saya tak? Lepas tu Newton jawab, kalau you tengok model yang kecil ini, okay, perlukan seseorang pencipta untuk buatkan dia. Apatah lagi kalau kita tengok dunia ini, kita nampak sistem solar yang besar, okay, planet yang sangat besar. Kenapa kamu tak percaya ada satu pencipta yang sebenarnya mencipta dunia ini, iaitu Tuhan? Okay, so conversation ini adalah salah satu cerita, okay, yang boleh didapati dekat internet lah, yang sebenarnya daripada dulu. Okay, so apa yang saya nak kata bahawa ini sebagai sharing saja. Okay, so orang yang belajar sains tak semestinya maksudnya kita tak percaya Tuhan. Okay, so kita sebenarnya tidak boleh nafikan bahawa sains ini dia adalah satu cara kita mencari ilmu. Okay, ilmu yang belum kita tahu. Okay, yang belum kita tahu. Tapi sebenarnya ilmu itu sudah ada. Ilmu ini adalah untuk kita lebih tahu, okay, macam mana dunia ini beroperasi. Dan juga mengingatkan kita supaya bagaimana amazing, okay, Tuhan mencipta dunia ini. Okay, so ini adalah satu joke. Okay, this is Sir Isaac Newton. He is famous for his great contribution in physics. Without his contribution, your physics will probably be half its size. And this is Newton's dog, Diamond. He once accidentally overturned a candle, and many of Newton's unpublished discoveries were burned. So as you can see, if the accident hadn't taken place, physics would have been much richer and detailed now. We should never forget his contributions now for us. I think he deserves to be worshipped. And then pelajar-pelajar ni cakap praise the dog. Okay, apa maksud dia? Maksudnya kalau anjing ini dia tidak overturn, tidak terlanggar lilin, lepas tu kalau kita ada banyak lagi hasil daripada Newton, so kita punya buku fizik akan lebih tebal. Okay, ini salah satu joke sajalah. Baik, kita masuk kepada topik kita. Okay, so daya gravity, okay, is a force. Dia adalah sejenis daya. So dia adalah daya yang menarik semua objek ke pusat bumi. So bayangkan bumi sebagai satu magnet yang besar. So semua objek akan ditarik oleh magnet yang besar ini.
setiap planet mempunyai daya graviti yang masing-masing. Okey, contoh ke bulan pun ada graviti yang berbeza. Okey. So bumi yang mempunyai daya graviti yang juga dikenali sebagai pecutan graviti. So biasanya kalau nilai kita akan letak 10 ms-2 atau 10 N per kg. Okay. So sebenarnya kenapa ada pecutan graviti? Okay, sebab ada daya yang tarik. Okay. Dan pecutan graviti ini selalunya 10. Okay. Kalau kita nak round off ada 10. Tapi sebenarnya kalau kita nak nilai sebenar 9.81. Okay. Atau sampai 9.83. Okay, more or less like that. Okay. Of course, kalau dia akan berbeza ikut tempat. Kalau kita semakin jauh daripada bumi, daripada lantai, so nilai pecutan akan kurang. Okay, akan kurang sikit. So kalau contoh you berada di di puncak Twin Tower, okay, so mungkin you punya berat akan kurang sikit. Okay, berat akan kurang sikit. Okay, so graviti bulan adalah 1/6 daripada graviti bumi. Okay, so sekarang kita cuba bezakan apakah, okay, kita bezakan formula dia. So kita dah belajar F sama dengan MA. Okay, that's why saya bagi tahu pelajar form 4. Sebenarnya untuk silibus baru ini saya lebih suka dia punya susunan silibus sama. Okay, sebab kalau kita nak cari berat, kita kena tahu ini dulu. F sama dengan MA. Di mana F adalah daya, M adalah jisim dan A adalah pecutan. Dan cuma kita tukar F kepada W. Sebab W adalah berat. Di mana berat adalah daya graviti. Dan A ini kita tukar kepada G. Di mana G ini seperti yang kita bincang tadi, dia adalah 10 ms-2. Okay. Jadi kalau jisim saya adalah 80 kg, maka berat saya adalah mg, di mana m adalah 80 darab 10. Saya dapat 800 Newton. Okey, 800 Newton. So unit bagi berat ialah kg ms-2 ataupun Newton. Okey, ataupun Newton. Okey. Jadi berat merupakan quantity vector sebab dia ada arah yang bertindak ke bawah. Okey. Dan berat sesuatu objek berbeza dalam daya graviti berbeza. Okey, maksudnya kalau kita pergi tempat lain, contoh kita pergi bulan, so berat kita akan menjadi kurang. Okey. Okey, gambar ini adalah gambar yang saya pinjam daripada nota tingkatan 1. Okay, mungkin kamu pernah tengok. So, perbezaan antara berat dengan jisim. Okay, so kalau untuk jisim, dia adalah tentang berapa yang ada dalam sesuatu objek. Berapa kuantiti zirim. Okay, how many amount of substance that contain in the object. Itu adalah jisim. So, berapa yang kamu ada, dia tak akan berubah. Okay, contoh saya ada RM10 sekarang di sini. Saya pergi tempat lain, mana-mana pun RM10 masih sama. Okay, masih sama. So nilai dia selalu tetap, dia tak akan berubah. Saya di sini 80 kg. Saya di UK 80 kg. Saya di tempat lain pun 80 kg. Kalau saya pergi ke Marik pun 80 kg. Tak akan berubah. Tapi kalau berat, dia akan berubah mengikut tempat. Berat adalah satu daya. Okay, it's a force. Daya yang bertindak terhadap sesuatu objek. Daya apa? Daya tarikan graviti. Okay. So mungkin saya di sini 800 Newton. Tapi mungkin saya di tempat lain jadi 600 Newton. Mungkin saya pergi ke tempat lain 500 Newton. So dia akan berubah mengikut graviti. Okay, mengikut graviti. Jadi unit SI dia, kalau jisim dia adalah kg. Kalau berat dia adalah Newton. Alat untuk mengukur jisim seperti neraca 3 alur. Okey. Neraca tuas. Tapi bagi berat, biasanya kita guna ini.
neraca spring, dan kalau pergi pasar ada neraca manfaatan. Okay, so ingat kalau 1 kg 1000 gram, 1 gram 1000 mg, iaitu miligram. 1 kg 10 Newton sebenarnya. Okay, W sama dengan mg. Ingat formula ini. Okay, so kalau M 1 kg, so berat adalah 10 Newton. Okay, so biasanya kita akan guna G sebagai 10. Kecuali soalan dia sebut nilai lain. Okay, okay, so formula dia W sama dengan mg, kita dah bincang. Okay, contoh dia, kalau jisim satu objek adalah 100 kg, bercutan graviti bumi, okay, bumi 10 meter per saat kuasa 2. Tapi kalau bulan 1/6 bercutan graviti bumi. Okay, berapakah berat objek di bumi? Sekarang kita nak carikan berapa berat bumi, berapa berat objek di bumi. So W sama dengan mg, di mana M adalah 10. Dan kita nak tengok di bumi kan. So kita ambil bercutan graviti bumi. 100 darab 10 dapat 1000 Newton. Okay, 1000 Newton. Okay. Kemudian, berapakah berat objek di bulan? Jadi, kita nak carikan berapakah bercutan graviti bulan. So, sebenarnya 1/6 darab GE adalah di sini, 10. Dapat 1.67 ms negatif 2. So, W sama dengan 100 darab 1.67. Kita dapat 167 Newton. Okay, so kamu nampak bila kita pergi ke bulan, berat dia akan menjadi kurang. Okay, berat akan menjadi kurang. Okay, so ini adalah soalan senang. Tapi biasanya dalam exam dia tak akan tanya. Dia tak akan tanya soalan yang simple macam ini. Okay, this is called very easy question. Okay. Okay, so ini adalah topik 2.3 untuk syllabus form 4. So jatuh bebas. So seperti yang kita nampak kat video, jatuh bebas maksudnya dia hanya bergantung kepada bercutan graviti saja. Okay, dia tidak bergantung kepada rintangan udara dan sebagainya. Okay, kalau saya cuba lukiskan, okay, ini adalah bola. Kalau di kehidupan harian, okay, kita ada daya graviti pergi ke depan, pergi ke bawah. Okay, daya graviti dia jatuh, so dia akan pergi ke bawah. Tetapi kita juga ada sedikit rintangan udara. Okay, saya tulis F lah. Rintangan udara dia bertindak ke atas. Okay, so in the end, kalau contohnya sini adalah 500 Newton. Okay, and then rintangan udara adalah 100 Newton. So bila kita tambah tolak, in the end net force ataupun daya paduan kita tinggal berapa? 400 Newton saja. Okay, 400 Newton saja. So bayangkan kalau objek ini dia berat dia 500 Newton kan. So dia punya jisim adalah M adalah 50 kg. So sekarang kalau kita cuba carikan pecutan bagi bola ini sekarang. So F sama dengan MA. 400 sama dengan 50 darab A. So sekarang A adalah berapa? Tinggal 8 ms negatif 2. Perbandingan tadi, kita ada pecutan graviti 10. So memang dia dah menjadi kurang. So that's why dia akan slow down. Okay, itu maksud dia. Tapi kalau untuk jatuh bebas, kita akan abaikan daya rintangan. Okay, so kita hanya bergantung kepada daya graviti saja. Okay, yang lain faktor dia semua kita tak akan tengok. Kita akan tengok. Okay.
So that's why tadi ada eksperimen dia buat kalau kita cuba keluarkan semua udara, so apa yang kita akan nampak? Okay. So percutan graviti, okay, sahaja. So objek yang jatuh bebas mempunyai percutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuk dia. So tak kisah jisim dia besar, kecil, bentuk dia macam mana, warna dia macam mana, semua mempunyai percutan graviti yang sama. Sebab percutan graviti ini adalah percutan graviti bumi. Okay, nilai dia memang 10. Pergi mana-mana pun 10. Okay, 10. Okay. So, biasanya kita selalu ingat, oh, objek yang sangat berat dia akan jatuh dulu. Tak. Tapi sebenarnya dua-dua akan jatuh pada masa yang sama. Okay. Jatuh pada masa yang sama. Okay. So, sekarang kita akan cuba buat soalan pengiraan. Okay. Kamu kena recap balik kita punya formula pada 2.1. Okay. Masih ingat tak? Kita ada 4 formula. Okay. Pertama sekali, okay, A sama dengan V tolak U bagi T. Okay. Semua ini adalah formula gerakan linear. Okay, gerakan linear. Kedua, S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. Formula ketiga, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Okay. Dan formula keempat, S sama dengan half U tambah V T. Okay, 4 formula ini. Okay, so kalau kita cuba tengok satu objek ini dia dijatuhkan pada ketinggian 400 meter di atas permukaan bumi. So berapa lamakah masa yang diambil oleh objek untuk tiba di bumi dan berapakah laju objek? So kita nak carikan dua. Okay, first kita nak carikan berapakah masa, berapakah laju sebelum mencecah. Okay, jadi S adalah 400 meter. Okay, dan A adalah berapa? Okay, kita tahu percutan bumi adalah 10. Okay, 10. Apa lagi yang kita perlu tahu? Walaupun soalan tak bagi. Okay, daripada awal bola ini tak bergerak. So U adalah kosong. So kita nak carikan V dan juga T. Okey, kita fokus pada T dulu. Kita nak carikan T macam nak cari. Okey, so you ada formula. Okey, ada formula ini tak nampak saya tulis lagi. Okey, formula 4 ini. Okay, you have 4 formula. Okey, A sama dengan V tolak U bagi T. So cara dia kita selalu banding. Okey, kalau S ada, okay, ada. Okay, ini tak ada, tak payah tengok. A ada, okay, ada, tak ada, tak payah tengok. U, ini ada, ini pun ada. So kita dah out formula ketiga, formula keempat. Kita nak carikan T kan. So sini ada T tak? Sini ada T, sini ada T tak? Tak ada T. So kita gunakan formula S sama dengan UT tambah separuh AT kuasa 2. Okay, itu cara dia. Okay, kalau kita nak carikan hal laju kan, okay, this one hal laju, sekarang saya guna warna lain. Sama juga, kita ada S, okay, ini dah padam. Kita ada A, ini pun dah padam. Kita ada U, dulu ada U. So sekarang kita nak carikan V. Kita nak carikan V. So masa tu ada. Sini tak ada V, kita pangkal. So kita perlukan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Yang lain masukkan nilai kepada formula saja. Okay, dan kita dapat jawapan. Okay, yang penting kamu kena tahu formula mana satu yang kamu kena pakai. Okay, alright.
So let's see the answer. Okay, so S sama dengan UT tambah half AT square. So S adalah 400. Okay, U adalah 0 tambah half 10 T kuasa 2. So jawapan 400 sama dengan separuh darab 10 T kuasa 2. So T kuasa 2 sama dengan 80. So T adalah 8.94 saat. Ini adalah masa untuk bola itu jatuh daripada 400 meter. So imagine kalau daripada 400 meter lebih kurang macam kita punya Petronas Tower. Okay. So daripada sana atas jatuh ke bawah dia perlukan lebih kurang 9 saat. Kalau carikan V, okay. So kalau tadi saya guna formula V square sama dengan U square tambah 2S kan. Okay, satu lagi, kalau kamu dah carikan T, so sebenarnya kamu boleh guna mana-mana formula saja. Okay. You nak guna V square equals to U square tambah 2S pun boleh. Nak guna ini pun boleh sebab T ini daripada jawapan tadi. So cuma satu risiko adalah kalau you buat salah untuk T, maka you punya jawapan sini akan salah. Okay, so that's why saya introduce cara ini. Okay, kita jangan ambil nilai T sini. Kita ambil formula yang kita ada. Okay, jadi kita cuma kira saja. Okay, berapa jawapan dia? 0 tambah 10 darab 8.94. So dapat jawapan 89.4 meter per saat. Okay, mungkin kamu tanya, cikgu, kalau bola dah jatuh, dia dah jadi kosong kan? So V adalah kosong kan? Okay, so keyword dia sebelum dia mencecah bumi. That means the maximum velocity. Berapakah laju maksimum yang dia akan capai sebelum dia jadi piak? Dia akan jadi berhenti. Itu adalah laju objek sejurus sebelum dia mencecah bumi. So itu yang kita nak cari laju akhir. Okay, saya harap jelas ah. Okay, kita tengok satu soal lagi. Okay, sama juga satu objek dijatuhkan dari alas 100 meter. So berapakah masa yang diambil oleh objek tiba di bumi? Berapakah laju objek sejurus sebelum dia mencecah bumi? So kalau kita nak carikan masa, kita guna S sama dengan UT tambah half AT square. Okay, soalan ni tak akan lari ke mana-mana. Okay, memang fix. Kalau soalan yang berkaitan dengan bola jatuh, mesti guna formula ini ataupun V sama dengan U tambah AT. Okay, itu saja. Okay, so very quick kita tengok sama juga kita dapat jawapan macam ini. Okay. Okay, kalau saya guna V square equals to U square tambah 2S boleh tak? Kita cuba check V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay, di mana U square adalah 0, 2 adalah 2A, A adalah 10, S adalah 100. So, jawapan adalah 2000. Okay, V square adalah 2000. So, V adalah berapa? Kamu akan dapat jawapan lebih kurang sama dengan tadi. Okay, this one. 44.7 meter per saat. Okay, you get the same answer. Okay. Okay, so kamu nampak bila kita cuba cari berapa masa objek akan jatuh, kamu cuba tengok dia tak bergantung kepada jisim. Tak kisah jisim ini dia saya letak M adalah 1 kg ke 1000 kg ke, tak kisah. Okay, sebab masa bergantung kepada S bergantung kepada A. Dia tidak bergantung kepada jisim. Okay, dalam formula tak ada berkaitan dengan jisim. Okay, satu lagi soalan pun sama. Kalau kita nak carikan masa, okay, kita guna formula S sama dengan UT tambah half AT square. Cuma sekarang S ini adalah berapa? 400 tambah 50. 450 meter. Okay, so it's the same thing. Okay, sama sahaja. Okay, so ini adalah soalan-soalan tahun lepas. Okay, so dia cuma berikan ketinggian 10 meter. So
kira berapa masa. So ini maksudnya soalan bagi kamu S sahaja. Kamu kena tahu U adalah kosong. U adalah kosong dan A adalah 10. Okay, if no U adalah kosong, A adalah 10. Okay, all this you have to know. Walaupun soalan tak bagi. Okay. Okay, so jawapan adalah 1/4 saat. Okay, manakah pemantian yang betul? So kalau kita cuba tengok duit siling, bola dengan daun. So semua objek terapung di dalam silinder, salah. Semua objek tersampai ke dasar pada masa yang sama, betul. Guli sampai dahulu daripada duit siling, okay, salah. Duit siling dan guli sampai ke dasar sampai dahulu berbanding dengan daun kering, okay, salah juga. Sebab vacuum kan, kalau vacuum dia tak ada rintangan udara. So semua mengalami jatuh bebas. Okay, semua mengalami jatuh bebas. Physical quantity yang manakah yang malah bagi batu semasa dia jatuh. Okay, so apa yang sama? Apa yang tidak berubah? Okay, untuk form 4 kamu belum belajar tenaga lagi. Okay, so apa yang berubah? Tenaga akan berubah. Okay, kalau masih ingat tenaga keupayaan adalah mgh, dia punya formula. Tenaga kinetik, formula dia adalah half mv kuasa 2. Pecutan, halaju. Mana satu, dia tidak berubah. Okay, tenaga keupayaan akan berubah. Sebab apa? Sebab ketinggian akan berubah. Okay, bila kita jatuhkan, ketinggian berubah. Tenaga kinetik akan berubah sebab apa? Sebab halaju akan berubah. Dia akan semakin cepat. Jadi halaju akan berubah juga. So yang tak berubah adalah pecutan. Pecutan selalunya 10 ms negatif 2. Okay. Okay, jatuh bebas ialah jatuh dengan pecutan graviti. Okay. So itu sahaja daripada topik ini. Jadi untuk session seterusnya kita akan bincangkan soalan latihan, okay, iaitu sesi tutorial. So kita break 5 minit, nanti kita join balik untuk sama-sama kita buat soalan latihan dalam dokumen yang saya dah kongsikan. Okay, itu sahaja. Kalau soalan boleh tanya lagi dan kita jumpa dalam masa 5 minit. Okay, we take 5 lah. Okay, thank you.